Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mas'alah yuhramu siyamu ba'da nisfi min Sya'ban liman la 'adata lahu lima sahhahu Tirmizi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza intasafa Sya'banu fala tasumu hatta ya'tiya Ramadhanu. Wa qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu bil istihbab. Hari ini 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Ada yang berpuasa hari ini, ya, memang ada sunat puasa pada hari ini. Dan kalau tuan-tuan puasa pada hari ini sahaja, mana hari Jumaat ni sahaja, tunggal, semalam tak puasa atau besok tuan-tuan tak puasa, maka hukumnya makruh menunggalkan puasa, tiba-tiba puasa hari Jumaat walaupun puasa nisfu Sya'ban, walaupun puasa hari Ashura, hari Jumaat saja tuan-tuan puasa kerana kebetulan hari Jumaat jatuhnya. Macam hari ini nisfu Sya'ban jatuh pada hari Jumaat, tuan-tuan tiba puasa saja pada hari ini, memang sunat puasa. Tetapi perbuatan tuan-tuan yang puasa menunggal hari ini saja tiba-tiba, maka hukumnya makruh. Maknanya kalau kita jumpa di lain masa, kalau puasa tiba pada hari Jumaat saja macam hari ini, maka kita jangan menunggalkan. Maknanya kita puasa hari Jumaat saja sempena hari ini 10 Sya'ban macam hari ini. Seeloknya untuk mengelakkan daripada makruh, kita puasa daripada hari Khamis, hari ini Jumaat, dan besok hari Sabtu. Itu yang eloknya, tak makruh. Ataupun jatuh tiba-tiba puasa tu hari Sabtu je, kita puasa hari Sabtu je, juga makruh. Puasa hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Dan sebelum saya meneruskan, iaitu sekali lagi saya ingatkan bahawa kita kalau pagi subuh macam tadi ada sujud tilawah. Imam bila ada sujud tilawah, makmum mesti niat sujud tilawah mengikut imam. Kalau tuan-tuan tak niat, semayang tuan-tuan batal kerana menambahkan rukun. Jadi bila nak sujud tilawah tu, tuan-tuan niat nak sujud tilawah ikut imam. Kerana imam sujud, kita wajib sujud. Kita niat untuk sujud tilawah kerana imam baca ayat sajadah yang memberikan kita sunat sujud. Jadi bila kita sujud, hendaklah kita niat sujud tilawah ikut imam. Kalau tuan-tuan tak niat, batal sama tuan-tuan kerana menambah rukun. Jadi yang lepas tu lepaslah, tak tahu. Yang lepas tu lepaslah, tak tahu. Lain kali mesti niat. Dan bila bangun dari sujud tu, tidak ada duduk antara dua sujud. Itu kena ingat. Bila kita bangkit dari sujud tilawah tu, bangkit terus, tak ada duduk antara sujud. Sebagaimana kita sujud biasa dalam semayang tu kan, memang ada duduk antara sujud, lepas tu naik pada rakaat lain. Tetapi sujud tilawah ni tidak ada duduk antara dua sujud. Sujud, bangun terus. Tu ingatkan kalau ada rakan-rakan kita yang buat tu, ingatkan, cakap sujud tilawah tak ada duduk antara sujud, tak ada duduk rehat, maknanya terus dah sujud terus bangkit. Dan kena niat sujud tilawah ikut imam. Kalau kita baca Quran biasa je, tuan-tuan baca Quran kan biasa ada kiblat, bila ada ayat sajadah kita kena ketepikan Quran, rehat, ketepikan, kita niat sujud tilawah, terus je takbir Allah Akbar, tu sujud sekali Allah Akbar, baca macam sebagaimana dalam sujud tilawah tu, lepas tu duduk semula, salam kanan kiri, habis, senang. Okay, itu dia, itu untuk peringatan. Qala masalah, selepas nisfu Sya'ban ini
Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam larang puasa bagi siapa yang bukan kebiasaan dia puasa. Kalau macam orang tu memang tak pernah puasa, memang kita ni memang jenis muka jarang puasa. Maknanya pagi mana tahan nak ngeteh bercanai, nampak lontong. Tak apalah. Puasa Ramadan ni puasa yang wajib, okeylah, buat yang wajib. Itu memang yang lain tu sunat. Bila dah masuk nisfu Sya'ban, 15 Ramadan ke atas, maksudnya 15 Sya'ban sampailah awal Ramadan, jika kita tak pernah puasa sunat, maka Nabi larang puasa sunat. Kenapa? Kalau kita niat nak berlatih praktis, nanti Ramadan tak praktis, Nabi larang. Ataupun juga niat, kalau kita bukan kebiasaan kita. Tetapi kalau tuan-tuan memang biasa hari Senin hari Khamis tuan-tuan puasa sunat, memang rajin puasa, terutama orang dah bersara ni kan, dah umur meningkat usia emas, memang tak ada buat kerja kan, duduk rumah aja, pencen pun besar, kebun dah banyak, orang uruskan, anak-anak pun uruskan. Tiap tahun anak ada 7, satu anak bagi 1,000 sebulan, pencen berapa, 7,000 lagi, anak 7, tiap bulan seorang bagi 1,000, anak ada 7,000, pencen lagi, pencen lagi besar daripada kerja. Jadilah tak ada buat kerja, puasa Senin Khamis. Memang sejak dulu tuan-tuan lepas pension memang jenis puasa Senin Khamis. Dulu pun muda pun belajar pun suka puasa Senin Khamis. Dan kadang hari Ashura tuan-tuan puasa, macam ada nisfu Sya'ban tuan-tuan puasa. Memang jenis tuan-tuan memang kebiasaan memang puasa sunat, rajin puasa sunat. Maka selepas bulan nisfu Sya'ban ni tak ada salah tuan-tuan, tidak haram tuan-tuan puasa. Kerana memang kebiasaan. Dan juga orang biasa pas puasa kan, ni ikut bulan Islam, Ayyamul Bid, hari-hari putih. Hari putih maknanya hari bulan terang putih. 13, 14, 15 bulan Islam. Tuan-tuan selalu puasa, okeylah. Ataupun Ayyamul Sud, hari-hari hitam. Hari-hari hitam hari bulan gelap lah. Semua hitam gelap. Maknanya 28, 29, 30. Ujung bulan Islam, bukan bulan Masihi, bulan Islam. Tuan-tuan biasa puasa. Okey, tak ada masalah lah kalau lepas 15 Sya'ban ni ke atas sebelum Ramadan tuan-tuan nak puasa, tak ada masalah. Kerana kebiasaan tuan-tuan yang puasa. Ataupun tuan-tuan nak qada puasa 15 Sya'ban hingga Ramadan nanti. Pasal apa? Lupa. Ada puasa qada lagi. Itu tak apa. Puasa qada kerana itu puasa wajib. Tetapi kalau sesaja nak puasa, nak latih besok Ramadan senang, tak penat, tidak haram puasa. Tapi puasa sah haram. Jangan pula tanya, nanti puasa tahan Ustaz lapar dahaga nanti. Biar kan, memang puasa semua lapar semua dahaga, itu dia. Memang kita puasa semua lapar semua dahaga, biar gitu. Memang nak bunuh nafsu tu memang jenis ngada-ngada punya. Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam sabda, masalah yuhramu siyamu ba'da nisfi min Sya'ban, diharamkan puasa setelah nisfu Sya'ban, liman la adatalahu, bagi siapa yang bukan kebiasaan baginya puasa. Kalau memang kebiasaan memang puasa selalu sebelum ni memang jadi puasa, okey, tak ada masalah, tak haram. Lima sahahu Tirmizi, kerana berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, izan tasafa Sya'ban, bila dah masuk nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban, maknanya 15 Sya'ban, fala tasumu, jangan kamu puasa, maknanya puasa sunat, hatta ya'tiya Ramadhanu, sehinggalah datang bulan Ramadan. Itu dia. Pada Ramadan berpuasa, dah nisfu Sya'ban jangan puasa, melainkan kalau kebiasaan. Kenapa kalau kebiasaan tak apa, tak haram puasa? Kerana memang jenis orang tu jenis orang suka puasa. Jadi dia dah biasa lapar. Jadi tak ada masalah. Bulan Ramadan pun tak kisah pun. Dia kerja berat tak kisah, dia biasa. Itu peringatan. Maknanya kalau puasa sah bukan tak sah, muharam saja. Memang kita mazhab Syafi'i ada yang perbuatan tu haram tetapi sah. Macam inilah, puasa haram tapi sah.
jual beli, tipu, yang diletaknya mempelam ataupun mangga, kuih ni manis, bentuk sama dengan yang jual. 3-4 butir tu yang dia dah hiris, rasa manis. Yang dia jual tu masam. Tu jenis orang tipu kita berniaga kan. Jual masam, tipu. Orang tu, oh manis beli. Balik rumah masam, menyumpah orang. Dia tahu ni orang niaga tu berjalan kan. Orang belilah, ini orang mana, orang KL ke apa, jual kat Seramat. Ni orang KL ni orang mana. Dah sampai KL ataupun Kedah, lebih dah rasa mangga Seramat. Masamnya, sumpahnya. Memang jual beli tu sah, tetapi haram. Haram apa? Perbuatan menipu tu haram. Jual beli sah. Kenapa sah? Ikut rukun jual beli. Tu dia. Macam itu mana? Haram sah. Pinang atas pinangan orang lain, hukumnya haram. Orang tu dah dipinang orang, kita masuk pula. Engkau pinang tu terima. Engkau kahwin dia buat apa? Dia motor buruk je. Aku kereta 3, rumah sewa 16. Apa ni? Oh, putus tunang dia. Dia kahwin kita pula. Ya, perkahwinan kita ni ada sah, tapi haram. Kenapa? Kita pinang atas pinangan orang lain. Haram. Orang pinang dah lah, dia motor buruk ke, lantak lah, kesibuk buat apa. Memang jenis pengacau gitulah. Tak boleh orang senang, macam dia bagus saja. Tengok aja, tunang orang, apa kacau. Tengok lawa, bini orang. Iya kan. Orang pelam orang tu, dah masak mangga tak ambilnya. Orang punya. Dah. Kita tak ada, buat tak ada. Buat cara tak ada. Boleh beli banyak. Itu kita mazhab Syafi'i. Haram puasa setelah 15 Syaban tu bagi siapa yang bukan kebiasaan. Wa qala al-Maliku wa qala al-Imam Malik, kata Imam Malik mana mazhab Maliki radhiyallahu anhu, bil istihbab, disukai sunat. Bagi mazhab Maliki, Imam Malik sunat. Walaupun kita Syafi'i, ambil Syafi'i. Dah Syafi'i ambil Syafi'i, jangan ambil Maliki. Nanti bercelaru tu, mana fokus. Besok kalau hari akhirat esok, kalau nak ngaku ini aku ikut Syafi'i, buat mudah ni ikut Maliki, tak. Yang kita kalau berpindah pada lain mazhab tu, kalau kita susah, tu tak apa. Ini benda macam gini, jangan. Kita Syafi'i ikut Syafi'i. Kerana nanti kalau kita di akhirat, kalau kita mendakwa ikut Syafi'i, kalau Imam Syafi'i kata, ya orang ni memang ikut aku, tak bertawasul Imam Syafi'i, mengambil berkat Imam Syafi'i, ikut mazhab dia. Kita tahu ulama-ulama yang hebat tu banyak mazhab Syafi'i. Ulama-ulama yang hebat tu banyak mazhab Syafi'i. Ulama-ulama hebat tu ada mazhab. Jangan kita orang begini tak ada mazhab, aku tu Quran dan hadis, terus ambil Quran hadis, tak nak mazhab. Quran tak mahir, tak apa, tak mahir 30 juzuk, tafsir tak mahir, baca pun malas, hadis pun tak mahir. Hadis baca 3 hadis dah lagak, baik tak payah. Nanti akhirat teruk nanti. Ulama-ulama yang hebat-hebat tu kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi memang pengarang kitab Al-Azhar, Al-Azkar, yang juga mazhab Hanafi, ambil kitab Imam Nawawi tu, kerana sunnah Nabi banyak dalam Al-Azkar tu. Al-Azkar karangan Imam Nawawi, banyak mau mazhab Hanafi tu. Yang orang tabligh tu banyak isi tu lah ambil tu, padahal mereka tu Hanafi. Ambil kitab Imam Nawawi, Al-Azkar. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Imam Ghazali yang kitab Ihya Ulumuddin, mazhab Syafi'i. Imam Tirmizi bermazhab Syafi'i. Imam Haramain Abdullah bin Malik Al-Juwaini, Imam Juwaini bermazhab Syafi'i. Kita orang Asia ni banyak bermazhab Syafi'i. Melainkan perkara tu yang menyusahkan kita gitu, memang kita ada berpindah mazhab. Itu pun dengan arahan mungkin jatuh agama apa, ikut saja. Macam bayar zakat fitrah, kita sepatutnya beras, tapi berat nak bawa beras besar, ganti duit senang. Amil bawa beg ni je, imam senang. Kan senang. Dan banyak lagi contohnya. Jadi kembali
selepas 15 Syaban, kita yang bukan kebiasaan tak payah puasa lah siapa? Tunggu Ramadan. Barulah ada semangat nak puasa kan, sedap sikit. Fa'in qila, memang ada dua hadis tu. Satu hadis menggalakkan, satu hadis yang melarang. Macam mana kedudukan hadis ni? Ini penyelesaian dia. Fa'in qila fil Bukhari, dan Sahih Bukhari memang ada. Sahih Bukhari min riwayat Aisyah radhiyallahu anha, daripada riwayat Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran, menyempurnakan bulan Ramadan, satu bulan itu, illa Ramadan, melainkan sempurna bulan Ramadan puasa, melainkan Ramadan tu Nabi sempurnakan sebulan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu, dan tidaklah aku lihat Nabi itu kebanyakannya puasa minhu fi Sya'ban, melainkan dalam bulan Sya'ban. Ini hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari. Aisyah sini cakap, aku tak pernah lihat apa Nabi yang puasa sempurna melainkan dalam bulan Ramadan. Dan juga tidak pernah aku lihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi banyak puasa melainkan dalam bulan Sya'ban. Itu hadis Aisyah. Wa fi sahihi aidan qalat Aisyah, dalam hadis sahih juga kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu Sya'bana kullahu. Ada Nabi itu berpuasa bulan Sya'ban tu keseluruhannya. Jadi untuk menggabungkan dua hadis ni, macam jangan keluar ikut kata ulama. Jangan kita mandai je, oh hadis kata gini ni. Tak, dia ada penyelesaian dia ada yang rajih dia ada tafsiran hadisnya, dia ada kesimpulan dia. Sebab tu kita tak boleh pandai. Bila kita tak mahir hadis, jangan kita sembarang cakap. Kerana hadis kita baca hadis kita dah mengajuk cakap Nabi. Mana bila kita baca qala Nabi sallam, maknanya bila kita cakap kata sabda Nabi sallam, kita baca hadis tu, maknanya kita mengajuk cakap Nabi, menyebut cakap Nabi. Kalau salah ajuk, benam dalam neraka, habis cerita. Itu wala tabawa maq'adahu minan nar, maka tempat dia ke neraka, kata Nabi sallam. Jadi kedua hadis ni ada yang menggalakkan, ada yang menegah. Macam mana? Fal jam'u bainar riwayataini, maka dihimpunkan dua riwayat ini, dua riwayat hadis, maknanya jalan keluar keputusan dia macam mana ulama buat. Kata dia, annal murada bil kulli, sebenarnya yang dimaksudkan semua sekali itu, puasa semua sekali bulan Sya'ban tu Nabi, maksud dia al-ghalibu, iaitu ghalibnya, kebiasaannya. Mana kalau perkara itu memang dah biasa puasa sebelumnya, tak ada masalah, boleh puasa setengah selepas setengah bulan Sya'ban. Tu kalau kebiasaannya memang dia puasa sebelumnya Senin Khamis apa semua, ataupun kebiasaannya Nabi kan biasa bulan Sya'ban tu Nabi biasa banyak puasa Senin Khamis, apa Nabi puasa. Ya, Nabi suka puasa hari Senin. Kenapa? Hari Senin tu hari kelahiran aku, kata Nabi. Tuan-tuan lihat, buka kalender Islam lama tu, tuan-tuan lahir hari apa. Jadi kalau katalah tuan-tuan puasa hari Senin, mungkin alasan tuan-tuan bagus, aku puasa hari Senin ni kenapa? Kerana hari Senin ni puasa Senin sunat, yang keduanya aku lahir hari Senin. Okeylah, ada alasan bagus. Ni kenapa puasa hari Senin? Saja je. Mana boleh alasan tu? Kita puasa hari Senin kan kerana hari Senin sunat puasa. Jadi kalau kebiasaan kita memang kita tak pernah puasa, tiba-tiba selepas 15 Sya'ban ni nak puasa pula, beria punya, diharamkan ya. Qala faidah maktubun, kita masih tak banyak tak sikit, kita berhenti aja. Sikit-sikit lah, tak apa. Janji ada pengisian. Kerana subuh dah lewat tak apalah tuan-tuan, ada pengisian. Qala faidatun maktubun fi Taurah, tertulis dalam kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil Isa. Man qala fi Sya'ban, siapa yang cakap ataupun wirid baca pada bulan Sya'ban, dalam bulan Sya'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. Ni macam raya punya ni ya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nanti ada orang sound, ini tak beraya ke ni? Ini belum raya lagi dah. Dalam Taurah.
baca dalam bulan Syaban. Apa fadilat dia? Kataballahu lahu, Allah tuliskan baginya ibadat alfi sanatin, ibadat 1000 tahun. Baca tu aja, senang aja, semua hafal. Walaupun hafal tapi kalau tak beraya, bila raya kat masjid, kat surau baca dia terkabur juga. Ada orang gitu, dia hafal, bila baca terkabur. Bukan calang macam khutbah ni, bukan calang penjuarang, tak boleh. Gigil. Atau imam ni tak pernah jadi imam, tiba jadi imam, nampak kaki gigil, tak ada gigil apa. Pasal apa? Ini jangan main lah. Bila ke depan tu maknanya kedudukan kita di sisi Allah tinggi. Lepas tu tak gaya gigil kaki. Jadi baca tu dapat ibadat, Allah tulis ibadat 1000 tahun. Wa maha anhu zunub alfi sanatin, dihapuskan dosa 1000 tahun. Wa kharaja min qabrihi, dan keluar dari kuburnya mana bila bangkit kiamat. Wa wajhu kal qamari, dan wajahnya seperti bulan purnama, terang benderang, berseri. Lailatal badri, di malam bulan terang. Wa qataba indallahi, dan ditulis di sisi Allah SWT, orang ni yang baca ni siddiqan, orang yang siddiq, yang benar, seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wardahu, wallahu alam. Tu kata dia. Senang macam ni. Dia berpuasa susah ni, baca ni senang 1000. Kenapa kita umat Muhammad ni banyak amalan buat ni, seperti puasa, seperti ibadat 1000 tahun Allah beri pahala? Kerana umat Muhammad ni umur dia pendek, tak panjang. 12 tahun mati, 20 tahun meninggal, 30 tahun sakit mati. Ni dah serentak ramai Covid. Pendek umur banyak. Kerana Muhammad ni umur tak panjang, tetapi amalan dia seperti amalan orang yang panjang umur. Umur 40, tapi yang seolah-olah macam umur orang yang 400 tahun, macam zaman Nabi Nuh. Sebab itu Isra Mi'raj tu, Nabi bila di Isra kan, perjalanan tu dipersingkatkan perjalanan tu dalam satu malam. Kenapa? Sebagai simbol isyarat bahawa Nabi Muhammad SAW ini memang umur dia tak panjang, dan ibadat dia berganda panjang, ibadat dia panjang. Itu maknanya isyarat kepada bahawa umat Muhammad ni, juga Nabi SAW dan umat dia, umur dia singkat, perjalanan singkat, macam balan singkat, perjalanan Isra tu perjalanan singkat, tetapi banyak macam lihat. Lepas tu ibadat yang singkat tu, umur yang singkat, macam-macam ibadat dapat, dan macam-macam pahala dapat. Sikit amalan tapi pahala dia banyak berganda. Kenalah itu kadar, lebih baik 1000 bulan. Macam ini baca ni seperti 1000 tahun. Banyak. Macam baca ni kan seperti orang mati syahid ni kan, pahala macam gitu, walaupun hadis dhaif. Tetapi kenapa diberi begitu? Kerana Muhammad ni memang begitu, ganda. 5 waktu semayang seperti 50 waktu. Itu pun 5 waktu pun tak semayang. 5 waktu je. Kali 50 waktu lagi pula. Lepas subuh nak kejap lagi dah ada semayang lagi. Kali 90 lagi. Bagi 50 waktu tu bagi dengan 24 jam tak cukup. Nak kerja lagi nak apa? Allah mengetahui. Bagi 5 waktu sama macam 50 waktu. Pun tak semayang. Semayang pun tak cukup. Main subuh je. Lepas tu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak. Sehari sekali. Ada yang seminggu sekali, sembahyang Jumaat aja. Ada yang setahun 2 kali, setahun sekali. Itu sembahyang raya je. Ada orang seumur hidup sekali. Itu pun orang semayangkan. Teruk. Semayang. Semayang setahun apa seumur hidup sekali. Itu pun orang semayangkan. Wah, teruklah orang tu, na'udzubillah. Tapi bila kita lihat kadang kita gini, bukan kita bangga apa, tapi kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya Allah jadikan kita begini. Allah jadikan kita dapat pergi kuliah subuh, dapat semayang 5 waktu, dapat campur dengan orang baik. Itu dia. Tak ada lebih macam orang tu. Nanti kita bersyukur. Kita ajak, kalau orang tu tak ada semayang, kita ajak dia beri tazkirah elok-elok. Itu dia. Jadi siapa ada peluang duduk je. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Bacalah kalau banyak ada. Jadilah duduk ataupun apa-apa lain buat amalan lain, nambahkan ibadat dalam bulan Syaban. Dan bersihkan hati jiwa dalam bulan Syaban ini untuk persediaan bulan Ramadan. Supaya bulan Ramadan ni kita puasa dalam keadaan hati kita bersih,
daripada sifat yang buruk, daripada makanan yang haram, bersihkan supaya Ramadan kita rasa suka dengan kedatangan Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.